Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari rafa' dan tanda-tandanya. Seperti mana yang kita fahami, perubahan di akhir kalimah itu ada 4 perkara yang berlaku. Sama ada diubahkan ataupun berubah ia dengan rafa', dengan nasab, dengan khafat dan juga dengan jazam. Maka perubahan dengan rafa' kita sudah mempelajarinya pada pelajaran yang terdahulu. Maka pada hari ini kita akan masuk pada pelajaran nasab dan tanda-tandanya. Kerana ini merupakan episod yang baru, pelajaran yang baru yang perlu kita fahami. Bila mana orang sebut nasab, kebanyakannya orang akan faham dia nasab dengan fathah. Fathah dipanggil ibu. Mengapa fathah dipanggil ibu? Fathah ini dipanggil ibu kerana kebanyakan kalimah-kalimah bila mana nasab, kebanyakannya dia nasab dengan fathah. Kebanyakan, tetapi bukan kesemuanya. Maka apakah yang ganti daripada fathah? Yang ganti daripada fathah alif. Alif. Maknanya ada kalimah yang nasab dengan alif, ada kalimah yang nasab dengan kasrah, ada kalimah yang nasab dengan ya, ada kalimah yang nasab dengan hazaf nun. Jadi pelajaran nasab ini sebenarnya dia ada hubung kait juga dengan pelajaran rafa'. Jadi barang siapa yang sudah memahami pelajaran rafa', dia akan juga dapat memahami pelajaran nasab. Kalaulah pelajaran rafa' kita tak kemas kefahaman kita di sana, maka agak sukarlah untuk kita memahami pelajaran nasab ini. Maka kita tengok, sebelum saya masuk kepada perbahasan nasab dengan fathah, ini perbahasan yang pertama ini, saya suka kiranya hendak saya nyatakan dahulu ciri-ciri nasab, ciri-ciri isim yang mana terima nasab. Sebenarnya tajuk isim-isim yang terima nasab itu belum sampai lagi. Seperti mana isim-isim yang terima rafa' pun belum kita jumpa lagi. Cuma kita sebutkan dulu beberapa jenis ciri-ciri dia agar pada perbahasan yang akan kita pelajari ini kita dapat fahami. Kerana isim yang terima nasab ini ada 15 isim. Tetapi saya nyatakan di sini hanya 2 sahaja sebagai panduan kita untuk mempelajari bab nasab ini. Okey, yang pertama mudah, kita nak tahu dia nasab masuk inna. Kalimah mana yang masuk inna je, kalimah isim yang masuk inna, maka kalimah itulah hukumnya nasab. Bagaimana contoh? Innal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Ilma ini dipanggil isim yang dinasab. Bapanya isim yang dinasab kerana masuk inna. Okey. Dan yang kedua, okey. Inna tu apa? Okey, inna tu adalah huruf nasab dan taukid, nama dia. Inna namanya huruf nasab dan taukid. Ilma itu apa? Ilma itu dipanggil isim. Ni saya salah tulis ni. Isim. Tu rapat sangat. Isim inna. Isim inna ni dipanggil isim. Inna ini dia ada isim, dia ada khabar. Tak apa, nanti pelajaran itu kita akan discuss pada masa yang akan datang lebih jelas. Al-ilma itu dipanggil isim inna. Nurun ini dipanggil jadi ilma ini dipanggil isim inna. Hukumnya nasab. Hukumnya nasab. Kita lihat ilma nasab kerana masuk inna. Kemudian nurun. Nurun adalah khabar, cerita, khabar bagi inna. Khabar bagi inna. Ini isim inna, ini khabar bagi inna. Dan hukumnya adalah rafa'. Okey. Ini panduan yang perlu kita faham, kerana contoh-contoh yang kita akan jumpa nanti berkisarkan kepada permasalahan ini. Maknanya inna, lepasnya ada isim, patut ada khabar. Isimnya itu hukumnya nasab, khabar hukumnya rafa'. Okey, satu. Dan yang kedua, ciri-ciri nasab yang kedua adalah masuk lan. Ini masuk pada fa'il, yang tadi masuk pada isim, yang ini masuk pada fa'il. Sebagai contoh, lan yuflihal kafiru, tidak akan berjayalah oleh orang-orang yang kafir. Di orang-orang yang kafir dia tidak akan mendapat kejayaan.
Kita lihat yufliha ini adalah fa'il ma mudhari'. Masuk lan. Nah, lan ni dipanggil amil nasab. Yufliha ini nampak dinasabkan akannya. Kita tengok detailnya. Lan. Lan itu apa? Amil nasab. Okey. Yufliha fa'il mudhari' yang dinasabkan kerana masuk amil nasab ke atasnya. Okey, saya bahaskan yang tu dulu. Lan dengan yufliha. Yufliha adalah fa'il mudhari' yang dinasabkan kerana masuk amil nasab ke atasnya. Ini panduan yang kita ambil untuk kita lihat kepada contoh-contoh yang akan datang. Okey, saya masuk kepada perbahasan yang pertama adalah nasab dengan fathah. Ia merupakan ibu dan tunggal. Ia merupakan ibu ataupun keutamaan ataupun kebanyakannya kalimah itu dinasabkan dengan fathah. Okey. Sekarang siapakah yang mana kalau dia nasab dengan fathah? Yang nasab dengan fathah ada 3. Yang pertama isim mufrad. Kita sudah pelajari apa itu isim mufrad. Lihat contohnya, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah ini, ha ini dipanggil isim mufrad. Dia ni jadi nasab kerana inna masuk ke atasnya. Okey. Yang kedua jamak taksir. Kita sudah pelajari juga. Contoh, innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi. Al ulama ini jamak taksir. Mufradnya alim. Mufradnya alimun. Jamaknya ulama. Maka ulama ini dinasabkan, nampak nasab kerana masuk inna ke atasnya. Dan yang kedua, yang ketiga fi'il mudhari'. Contoh, lan aqtulal muslimah. Saya tidak akan membunuh orang Islam. Tengok, lan masuk kepada aqtula, fi'il mudhari'. Jadi maknanya nasab dengan fathah ini berlaku pada 3. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari'. Cuba tengok. Allah nasab dengan fathah. Al-ulama'a nasab dengan fathah. Aqtula pun nasab dengan fathah. Ketiga-tiga contoh ini dia dinasabkan dengan fathah. Alamat nasabnya adalah fathah, tapi punca dia jadi nasab kerana masuk inna. Ini dipanggil punca. Punca dia nasab masuk inna. Punca yang ni nasab masuk inna. Punca yang ni nasab masuk lan. Alamat nasab fathah kerana isim mufrad. Alamat nasab fathah juga kerana jamak taksir. Alamat nasab fathah juga kerana dia fi'il mudhari'. Okey, perbahasan detail kita akan lihat pada slide selepas ini. Contoh, lan yuflihal kafiru. Tidak akan berjayalah orang-orang yang kafir. Okey, kita tengok satu persatu kalimah. Di sini ada 3 kalimah, ada lan, ada yufliha, ada al-kafiru. Saya akan bahaskan secara detail pada pelajaran yang awal ini agar kita dapat memahami bagaimana untuk memaham ibarat Arab itu. Lan. Dan itu apa dia? Lan itu adalah amil nasab. Lan itu adalah amil nasab. Boleh? Boleh faham? InsyaAllah moga-moga dapat difahami. Dan yang kedua, yufliha. Enggak dia mufliha itu kalimah. Kalimah apa? Kalimah fi'il mudhari'. Mana tahu fi'il mudhari' itu? Ada ya, yufliha. Nampak rupanya rupa fi'il mudhari'. Okey. Apa hukum dia fi'il mudhari' itu? Hukumnya adalah nasab. Nasab. Sebab apa dia nasab? Apa punca menyebabkan dia tu nasab? Kerana masuk ambil nasab. Kerana masuk lan. Lan masuk. Mana tanda dia nasab? Tanda dia pula fathah. Ni fathah. Sebab apa kok dia tu nasab dengan fathah? Sebab dia adalah fi'il mudhari' yang tidak berhubung akhirnya oleh sesuatu. Yufliha ini termasuk fi'il mudhari' yang akhirnya itu ha itu tidak berhubung dengan apa-apa kalimah, dengan apa-apa huruf. Maka ia itu dipanggil fi'il mudhari' yang tidak berhubung dengan akhirnya oleh sesuatu. Maka hukumnya adalah nasab dengan fathah. Okey, boleh Dan yang kedua ada al-kafir. Kafiru ni apa? Kalimah apa? Kalimah fa'il. Fa'il pun kita dah belajar dulu.
Hukumnya apa? Setiap fa'il hukumnya rafa'. Ulang balik bab rafa'. Tanda rafa' apa? Dhammah. Mengapa rafa' dengan dhammah? Sebab isim mufrad. Al-kafiru isim mufrad. Ini contoh. Saya terpaksa cerita satu persatu agar kita dapat memahami apa itu kalimah yang sebenarnya. Contoh yang kedua. Yang tadi contoh fa'il, yang ini contoh isim. Innal ilma nurun. Inna tu apa? Huruf nasab dan taukid. Huruf nasab dan juga taukid. Ilma kalimah. Isim inna. Hukum nasab. Tanda nasab fathah. Sebab isim mufrad. Al-ilma isim mufrad. Sebab itu dia nasab dengan fathah. Isim mufrad. Nurun kalimah. Khabar inna. Hukum rafa. Nurun rafa. Mengapa? Tanda rafa. Apa tanda rafa dia? Mengapa dia jadi dia rafa? Kerana dia khabar bagi inna. Lepas tu dia rafa. Apa tanda rafa? Dhammah. Sebab apa? Kerana dia isim mufrad. Maka itulah dia perbahasan pada hari ini mengenai nasab, iaitu nasab dengan fathah. Maka saya buat contoh. Ini contoh sahaja, dan contoh-contoh yang lain boleh kita kiaskan sendiri. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Wallahu ta'ala.